Buletin Didik 15 Ogos, anda bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan melaksanakan terlebih dahulu proses pemutihan atau memindah milik tanah sekolah daripada kerajaan negeri kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG bagi memudahkan perancangan masa depan infrastruktur pendidikan seperti membina sekolah baru atau membaik pulih sekolah daif. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, antara faktor utama yang menyebabkan usaha menaik taraf sekolah yang mempunyai bangunan daif atau membina bangunan sekolah baru ialah kengkangan berkaitan dengan status tanah. Satu lagi perkara yang kita ingin tekankan adalah berkaitan dengan pemutihan tanah. Pemutihan tanah ini kerana masih banyak tanah-tanah di negeri Sabah ini yang masih belum menjadi tanah tapak sekolah, tetapi masih belum jadi dipindah milik kepada JKPTG. Ya. Ini menyukarkan kita apabila sampai masa sekiranya kita perlu membuat pembangunan atas tanah tersebut. Jadi kita tak nak berlaku lagi perkara sebegini, sebab itu tumpuan kita selesaikan semua status tanah in the future. Pada masa hadapan sekiranya terdapat keperluan untuk menambah bangunan baru atau membina bangunan untuk menggantikan bangunan daif, maka kita dapat peruntukan, kita boleh terus laksanakan kerana isu tanah dah selesai. Jadi itu yang paling penting. Apa yang kita nak lihat, bahawa setiap peruntukan yang ada itu digunakan sebaik mungkin dan kemudahan yang perlu disiapkan itu dapat disiapkan pada masa yang sepatutnya. Katanya, isu status tanah menyebabkan projek membaik pulih sekolah daif tidak dapat dimulakan meskipun peruntukan telah disediakan. Antara sekolah yang berdepan masalah sedemikian ialah Sekolah Kebangsaan Nanamun di Kota Belud. Kita telah ada senarai-senarai sekolah-sekolah yang terdapatnya bangunan daif. Ya. Kita ada sekolah-sekolah ini dan ada senarai-senarai sekolah-sekolah yang telah mendapat peruntukan. Ada yang telah dapat peruntukan yang cukup lama, tetapi banyak masalah. Seperti mana SK Nanamun tadi, ya. SK Nanamun tadi, saya pernah melawat SK Nanamun ini sewaktu seingat saya sewaktu sebelum pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020, dan di mana pada waktu itu peruntukan telah ada tetapi terdapat isu tanah. Jadi dalam konteks ini kita lihat apakah isunya dan alhamdulillah kita telah selesaikan isu tanah tersebut dan sekarang ini kontraktor telah mula masuk ke tapak. Jadi KPI kita pertama sekali yang telah ada peruntukan kita kena pastikan supaya ianya dapat dilaksanakan segera. Yang telah dilaksanakan, kita perlu pastikan bahawa ianya siap dalam masa yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bangunan baru Sekolah Kebangsaan SK Ulu Kukut dan SK Sarang di Kota Belud, Sabah siang tadi. Katanya, sekolah lain yang sedang dalam pembinaan di Kota Belud ialah SK Nanamun dan SK Pandasan serta SK Langkun dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Langkun di Kudat yang sebelum ini terbengkalai. Sementara itu, KPM akan menambah baik kemudahan asrama sedia ada serta asrama yang bakal dibina di sekolah pedalaman di Sabah bagi memastikan penggunaannya dioptimumkan. Ia bagi mengatasi masalah pelajar yang berdepan kesukaran untuk ke sekolah akibat kekangan kemudahan terbabit. Katanya, cadangan itu termasuk membina lebih banyak asrama desa atau asrama harian di kawasan pedalaman, turut dalam perancangan pemilihan tapak yang lebih sesuai dan dilengkapi kemudahan infrastruktur bagi pembinaan sekolah baru pada masa akan datang. Itu merupakan satu pendekatan kita. Ya, ada kawasan-kawasan yang mana murid-murid perlu berjalan jauh, bukan sahaja naik bot dan sebagainya. Ada yang terpaksa berjalan pergi Sabah ni kadang-kadang sejam pun jalan kaki untuk ke asrama, untuk ke sekolah. Dan sebab itu antara pendekatan kita adalah untuk melihat bagaimanakah kita dapat menambah baik kemudahan asrama, kemudahan asrama untuk anak-anak kita ini. Dan dalam konteks ini juga, apa yang paling penting adalah untuk anak-anak ini mendapat ruang yang terbaik. Ujarnya, KPM bagaimanapun tidak mempunyai statistik khusus berhubung masalah itu kerana situasi berbeza mengikut kawasan di Sabah. Masalah berkenaan melibatkan infrastruktur di luar sekolah dan bukannya dalam kawasan sekolah yang dipantau KPM.
Kementerian Pendidikan KPM akan mengumumkan data sebenar pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang tidak melanjutkan pelajaran dalam tempoh terdekat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, ketika ini KPM sedang mengumpulkan rekod dan data baru mengenai hala tuju pelajar berkenaan selepas tamat menduduki peperiksaan terbabit. Latest survey berdasarkan rekod kita ini kita akan kongsikan dalam masa terdekat dengan umum berkaitan dengan ke mana murid kita selepas SPM. Ini kita baru perincikan data-data kita dan insya-Allah kita akan kongsikan data ini dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian kepada media selepas program bersama Semarakan Transformasi Pendidikan Guru Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu semalam. Baru-baru ini media melaporkan kira-kira 390,000 atau 72.1% lepasan SPM membuat keputusan untuk tidak menyambung pelajaran mereka. Menurut Datuk Dr. Razi, kajian itu tidak menyeluruh dan merekodkan X cohort atau tidak mempunyai situasi sama. Misalnya, generasi lalu yang kini berusia 70 hingga 80 tahun mempunyai sebab berbeza tidak melanjutkan pelajaran berbanding generasi muda masa kini. Pembangunan kertas putih kesihatan adalah bertepatan bagi merealisasikan sistem kesihatan yang lebih berdaya tahan dan kalis masa hadapan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ini kerana kertas putih berkenaan akan mengukuhkan sistem kesihatan negara secara menyeluruh sejajar dengan keperluan kesihatan rakyat ketika ini selain sentiasa bersedia mendepani cabaran dalam tahun mendatang. Cabaran kesihatan yang diharungi sebelum ini dan jangkaan pada masa hadapan, tegas beliau, seharusnya dijadikan sandaran untuk menambah baik dan memperkukuhkan sistem kesihatan sedia ada. Apatah lagi selepas lebih 2 tahun seluruh dunia berdepan pandemik COVID-19. Satu perancangan komprehensif dan menyeluruh perlu dibentuk supaya kesejahteraan keluarga Malaysia kekal utuh pada masa hadapan. Sistem kesihatan negara kita, sama ada kerajaan maupun swasta, telah berfungsi dengan cemerlang sehingga sebahagian besar keluarga Malaysia menikmati tahap kesihatan yang baik, terutamanya ketika kes pandemik COVID-19 memuncak. Namun begitu, kita tidak seharusnya merasa selesa kerana pandemik COVID-19 bukanlah yang terakhir, kerana terdapat pelbagai cabaran baru bakal muncul. Seterusnya, akan menguji tahap keberkesanan dan ketahanan asas sistem kesihatan sedia ada. Beliau berucap pada perasmian Majlis Persidangan Kemuncak Dasar Kesihatan 2022 bertemakan Masa Hadapan Perkhidmatan Kesihatan melalui Pembangunan Kertas Putih Kesihatan di Ibu Negara siang tadi. Hadir sama Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Pandemik COVID-19 jelas beliau memperlihatkan cabaran serius kesihatan pada tahun mendatang, termasuk isu penuaan penduduk yang memberi cabaran besar kepada sistem kesihatan dan sosial negara. Malaysia akan mencapai status negara tua menjelang 2030 apabila meningkatnya rakyat berusia 60 tahun ke atas iaitu lebih 15% daripada jumlah keseluruhan penduduk. 13 sekolah di Perlis terpilih menerima manfaat menerusi program makanan kesihatan ProMac 2022. Menerusi program itu, 3,468 murid tahun 1 hingga 6 dibekalkan set makanan tengah hari sebaik mereka selesai menjalani sesi pembelajaran di sekolah masing-masing. Perlis merupakan negeri keempat pelaksanaannya selepas 2 negeri di Pantai Timur dan Kedah. Sekolah yang terpilih akan menikmati makanan sihat setiap hari bersekolah dalam tempoh 5 tahun bermula hari ini. Kita juga berharap agar pelajar-pelajar ini akan menerima nutrisi yang cukup baik kerana menu yang disediakan ini adalah menu yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan yang mana dia mengandungi zat makanan yang bersesuaianlah dengan usia pelajar. Jadi kita harap pembangunan dan ekosistem yang menyeluruh akan dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menerima program ProMac ini. Beliau ditemui dalam Majlis Pelancaran ProMac Perlis 2022
di Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis di Kuala Perlis. Majlis dirasmikan Pengurus Kanan Bernas Wilayah Utara, Mat Kamil Samsudin. Terima kasih sebab bagi kami makan setiap hari. Lepas tu saya balik rumah dah. Pergi kafe terus. Saya makan tu rasa best dan sedap lah kan. Macam lepas saya makan nasi. Bukan buah. Saya tak makan sangat buah. Promek merupakan inisiatif kumpulan padi beras nasional Berhad Bernas dan Central Sugars Refinery Sdn Berhad CSR dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM dengan Kementerian Kesihatan KKM dalam usaha membekalkan generasi muda dengan makanan berkhasiat. Bersua kembali. Jenazah penuntut Malaysia Muhammad Firdaus Abdul Rais yang meninggal dunia akibat lemas ketika mandi sungai di Mesir selamat dikebumikan semalam. Menurut ciapan Kedutaan Besar Malaysia di Kahira, di laman sosialnya, penuntut Universiti Al-Azhar itu telah disemadikan di Tanah Perkuburan Malaysia di Bilbis Zawamil Syarqiah. Solat jenazah disempurnakan sendiri oleh Menteri Besar Kelantan, Dato' Ahmad Yaakob yang secara kebetulan berada di Mesir atas urusan rasmi sebelum dikebumikan pada pukul 5.50 petang waktu Mesir semalam atau 11.50 malam waktu Malaysia. Pihak Kedutaan Besar Malaysia mengucapkan terima kasih atas kerjasama pelbagai pihak yang terbabit dalam urusan pengurusan jenazah Muhammad Firdaus. Allahyarham yang berusia 25 tahun lemas ketika mandi di sungai dekat empangan Kanatir Khairia dalam aktiviti perkelahan dengan 10 rakannya yang lain Jumaat lalu. Mayat penuntut ijazah sarjana muda syariah yang berasal dari Kota Baru Kelantan itu ditemui pasukan penyelamat pada jam 3 pagi waktu Mesir atau 10 pagi waktu Malaysia pada Sabtu lalu. Turut terkorban dalam insiden berkenaan ialah penuntut yang berasal dari wilayah Patani di selatan Thailand. Kami di Buletin Didik mengucapkan takziah kepada keluarga Muhammad Firdaus. Kita teruskan dengan laporan berikutnya. Kadar kebolehpasaran siswaza lulusan Institusi Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET di bawah selian Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB telah melebihi paras standard nasional ditetapkan iaitu 87.67%. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Made Khalid berkata ia sekaligus berjaya mencapai petunjuk prestasi utama nasional ditetapkan iaitu 86.7% yang perlu dicapai pada 2025. Kadar kebolehpasaran yang melebihi paras standard nasional ini secara tidak langsung mencerminkan bahawa pendidikan TVET yang dibekalkan oleh institusi TVET di KPLB termasuk UniKL berupaya menyediakan kebolehkerjaan dan laluan kerjaya yang cerah kepada para graduan. Beliau berkata demikian pada sesi soal-jawab di Dewan Negara siang tadi. Ujarnya, pelajar TVET aras tinggi dilengkapkan dengan lesen profesional yang diiktiraf antarabangsa dan membolehkan mereka mendapat pekerjaan di peringkat global. Institusi TVET juga katanya giat menerapkan aplikasi revolusi industri 4.0 seperti internet pelbagai benda, kecerdasan buatan dan sekuriti cyber dalam program-program yang ditawarkan. Sebanyak 280 institusi pendidikan TVET at KPLB menawarkan 515 program atau kursus TVET dalam 15 kluster kemahiran.
Membantu golongan gelandangan bukan hanya dengan memberikan mereka makan atau pakaian. Melalui satu inisiatif baru di Sydney, Australia, kumpulan itu turut disediakan tempat tinggal sementara mereka memperoleh kerja yang stabil. Malah ketika sesi temuduga untuk kerja juga, mereka akan dibantu. Melalui inisiatif itu, setiap gelandangan diberikan sebuah kediaman berbentuk studio. Ia memberikan mereka peluang baru dalam menjalani kehidupan. Seramai 22 orang gelandangan terpilih. Salah seorang daripadanya, Craig John Bullman, sebelum ini tidur di dalam kereta selama 6 bulan selepas keluarganya berpisah. Bullman tidak mempunyai tempat untuk dituju sehinggalah dia menjumpai sebuah badan kebajikan dikenali sebagai Dignity. They just don't give you the job and you just turn up there Monday. You've got to go for the job interview, talk to the bosses, do your resume. It's been normal again. Kajian mendapati gelandangan agak sukar untuk keluar dari kitaran yang membelenggu mereka. Ini kerana kebanyakan mereka tiada tempat tinggal tetap untuk dihubungi. Melalui bantuan Dignity, mereka diberikan tempat tinggal percuma selama 12 bulan sehingga mereka memperolehi semula keyakinan dan kewangan yang stabil. What we're trying to achieve in this program is to really reduce the pressures of that food, clothing, shelter. Bagi gelandangan yang cuma tinggal sehelai sepinggang, blok Pangsapuri itu turut menyediakan sebuah bilik persalinan berserta pakaian percuma. Ini menambahkan keyakinan mereka untuk hadir temuduga bagi kerja baru. Dan jika perlu, gelandangan terbabit turut diberikan makanan percuma. Dignity diasaskan melalui sumbangan orang ramai dan berharap membina sebuah blok lagi untuk gelandangan lain. Berikutan ini juga sesuatu yang wajar memberi kesedaran kepada kita. Kajian pada tahun 2020 mendapati seorang daripada 20 orang rakyat Australia mengalami diabetes atau kencing manis. Sebagai pengidap diabetes, pembawanya perlu sentiasa mengawasi kandungan gula di dalam darah mereka. It's like walking a tightrope most days. You have to keep your sugar levels in line, otherwise you go high, you need insulin, you get angry, it creates bad moods, and if you go low, very similar thing but can also be quite dangerous. Lebih mengejutkan, Brownie mula mengidap diabetes ketika dia berusia 4 tahun. Di sebalik kerap mengalami tekanan, Brownie yang kini ahli perniagaan akhirnya sedar bahawa dia perlu menjaga diri jika dia ingin hidup dengan lebih selesa. Menurut pakar, 4 daripada 5 pengidap diabetes berasa dipinggirkan. Lebih buruk apabila pengidap diabetes turut mengalami masalah pankreas mereka tidak berfungsi. Secara keseluruhannya, jumlah pengidap diabetes di Australia masih tidak membimbangkan. 95% daripada mereka masih dalam tahap 2 atau kurang. Keadaan itu semakin jelas apabila mereka didiagnos secara lebih terperinci. Okey, pada hari ini saya akan terangkan tentang cara pegangan dalam sukan badminton. Okey, kita ada raket dan bagaimana kita nak pegang dia. Okey, kita ada 2 cara pegangan. Yang pertama adalah forehand dan yang kedua adalah backhand. Okey, yang pertama adalah forehand. Cara pegangan dia adalah kita pegang raket seperti ini dan kita akan letakkan atau kita salam dengan raket. Cara pegangan salam. Ini dipanggil forehand grip. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah backhand grip. Okey, dalam raket kita ada berapa part dekat pegangan ni. So, kita thumbprint di bahagian yang besar, kayu yang besar dan kita grip. Ini dipanggil backhand grip. Bursa kembali. Ganjaran RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan di Tamasya Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukit. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ganjaran itu dilihat mampu menyemarakkan semangat lebih 6,000 atlet dari 66 kontijen yang bertanding dalam sukan edisi kelima itu.
Saya ingin mencabar para atlet yang bertanding dalam SUKIP 2022 untuk mencatatkan rekod kebangsaan, tidak kiralah dalam apa jenis cara pun. Mereka yang berjaya, kita akan bagi secara bersama wang tunai berjumlah RM20,000. Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan upacara pembukaan SUKIP 2022 di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI malam semalam. Memasuki hari ketiga, saingan Universiti Putra Malaysia UPM mendahului dengan 6 pingat emas, diikuti Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dan Universiti Melaya UM masing-masing dengan 5 pingat emas. SUKIP 2022 berlangsung hingga 21 Ogos ini. Kita beralih ke bola sepak Liga Premier. Perlawanan tunggal yang berlangsung semalam menyaksikan Kuching City menewaskan skuad projek FAM MSN 3-0. Kemenangan ini mengukuhkan kedudukan Kuching City di tangga keempat. Bertandang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Kuching City membulusi gawang projek FAM MSN pada minit ke-20 menerusi pemain import Gabriel Monteiro. 1-0 mendahului pada babak pertama, Kuching City melebarkan kedudukan kepada 2-0 hasil jaringan Amir Amri Saleh cuma 3 minit permainan bersambung. Skuad projek FAM MSN nyata tidak mampu menyaingi pengalaman lawan yang menambah gol ketiga pada minit ke-55. Gol menerusi jaringan seorang lagi pemain import Yuki Takigawa dan kedudukan 3-0 kekal sehingga tamat permainan. 3 mata diraih Kuching City menamatkan penantian kemenangan pertama skuad bimbingan Irfan Bakti yang sebelum ini tewas 2 dan seri sekali pada 3 perlawanan terdahulu. Majlis Olimpik Asia OCA buat julung kali menganjurkan kem terjun remaja Asia di Kuala Lumpur bermula hari ini hingga Ahad bagi membangunkan sukan itu secara lebih menyeluruh di benua ini. Kem itu juga bertujuan merapatkan jurang antara China dan negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, Korea Utara serta Malaysia. Ia mendapat sambutan amat menggalakkan menerusi penyertaan hampir 60 peserta luar seperti dari Singapura, Iran, Iraq dan Lubnan. Kem Sukan Terjun Remaja 2022 mengutamakan 3 perkara asas, iaitu pembangunan, kejurulatihan dan teknikal pertandingan. Menurut Ketua Pembangunan Atlet OCA Tony Taraf, seramai 28 penerjun muda, 15 jurulatih dan 17 juri bakal mendapat ilmu baru berkenaan sukan terjun. Usually, as far as I know, that with diving you start at an early age. So this is a great opportunity for them to develop with their coaches and definitely to become stars. And the most important thing is not only to become a star and the Olympic medalist, but it's a great opportunity that they are giving their best, they are enjoying, they are educating themselves. So it's a combination of becoming a star and also giving their best and enjoying diving and what they are doing. Untuk rekod, Malaysia muncul negara kedua di Asia selepas China dalam meraih pingat acara terjun di pentas sukan Olimpik sejak ia mula diperkenalkan pada edisi 1984. China jelas terlalu dominan dengan menduduki tangga teratas apabila mengumpul 49 pingat emas, 46 perak dan 46 pingat gangsa. Manakala Malaysia sudah mengumpul 2 pingat, masing-masing 1 pingat perak dan gangsa. Mengakhiri buletin didik malam ini, saksikan kehebatan 24 chef di Argentina bertanding memasak asado, makanan panggang tradisional di negara itu. Mereka merupakan wakil setiap wilayah di Argentina termasuk ibu negara Buenos Aires. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.